Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 8. 弟兄姊妹，今天的经文取自但以理书第1章第6到第8节。 Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Daniel 1 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. 但以理书第1章第6到第8节，他们中间有犹大族的人，但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，太监长给他们起名，称但以理为伯提沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米沙，称亚撒利亚为亚伯尼哥。但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。 Saudara, ada satu ungkapan yang biasa dikatakan oleh orang. 弟兄姊妹，有一句话是人平常这样说， Mengatakan begini, life is a series of choices, atau hidup itu adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. 生命是一系列的选择。 Keberadaan kita saat ini sangat ditentukan dari keputusan-keputusan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. 今天的我们是取决于过去的我们所做过的决定和选择。 Seringkali orang melakukan keputusan-keputusan yang salah dalam hidupnya, 有很多时候，人做了错误的决定， sehingga dia menanggung banyak penderitaan di masa tuanya. 以至于他在年老的时候受很多的苦。 Bahkan saudara-saudara, wajah kita ini kelihatan bahagia atau tidak bahagia, itu ditentukan dari keputusan-keputusan yang sudah pernah kita buat. 甚至我们的这张面，能够看得出是幸福还是不幸福，也是取决于我们过去所做过的决定。 Dalam hidup manusia, masa yang paling banyak kita membuat keputusan adalah pada waktu kita masih muda. 在人的一生中，最多做决定的就是在我们年轻的时候。 Kalau kita sudah semakin tua, saudara-saudara, kita semakin sedikit bikin keputusan. 越来越老，我们越少做决定。 Kalau kita makin tua, orang lain yang lebih banyak bikin keputusan buat kita. 我们年纪越大，是越多周围的人帮助我们做决定的。 Tapi waktu kita masih muda, kita membuat keputusan banyak sekali untuk diri kita sendiri. 但是当我们年轻的时候，我们做了很多为自己的决定。 Kita harus memutuskan kita mau sekolah apa. 我们必须决定要学什么专业， Kita harus memutuskan kita kuliah di mana. 要在哪里读大学， Kita memutuskan kita mau pacaran sama siapa. 要决定跟谁谈恋爱， Mau nikah sama siapa. 跟谁结婚， Mau bekerja di mana. 要在哪里工作， Mau bekerja di bidang apa. 要在什么行业工作。 Semua keputusan-keputusan yang kita buat pada waktu kita masih muda itu sangat menentukan kita pada masa kita berikutnya. 这一切在我们年轻的时候所做的这一切决定，就决定了我们在年老的生活。 Saudara, barusan di dalam ayat yang kita baca, kita bertemu dengan seorang yang masih muda yang membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. 在我们刚才所读的经文，我们发现有一个年轻人，在他年轻的时候做了一个非常重要的决定。 Daniel membuat sebuah keputusan yang penting sekali yang akan memengaruhi seluruh hidupnya. 但以理做了一个很重要的决定，以至于会影响他的后半辈子。 Ayat 8 dikatakan begini, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. 第8节这样说：但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己。 Saudara, ini sebenarnya keputusan apa?
弟兄姊妹，这其实是什么样的决定？ Kita tahu Daniel dan ketiga kawannya yang lain ini adalah anak-anak muda yang diambil dari Yerusalem dibuang ke Babel. 我们知道但以理和他的3个朋友是从耶路撒冷被掳到巴比伦去的。 Raja Yehuda waktu itu adalah Yoyakim yang dipukul kalah oleh Raja Nebukadnezar. 当时犹大的王是约雅斤，是被巴比伦王打败的。 Cara Raja Nebukadnezar menjajah itu dengan cara mengambil orang-orang yang terbaik untuk dibuang ke tanah Babel. 尼布甲尼撒攻略一个国家的方法，就是把那边最好的年轻人都带回去他的国家。 Di tanah Babel itu orang-orang muda ini dibuat sedemikian rupa sehingga mereka melupakan tanah airnya. 那这些被掳到巴比伦去的那些年轻人，他使他们忘记掉他原来的国土。 Orang-orang yang hebat ini mendapatkan pendidikan di istana Babel selama 3 tahun, 这 saudara. 些最好的年轻人在巴比伦的宫殿里受教育3年。 Apa yang diterima oleh Daniel dan kawan-kawannya? 那他们所受的是什么？ Paling tidak di ayat yang tadi kita baca ada 3 hal ini, saudara. 最少在我们刚才所读的经文有这3方面： Mereka menerima pendidikan, 他们得到教育， mereka menerima nama baru, 他们得到新名字， mereka menerima makanan dan minuman dari raja. 他们得到从王派来的饮食。 Tapi apa arti semua ini? 但是这一切的意义是什么？ Yang pertama, saudara-saudara, mereka menerima pendidikan orang-orang Babel. 第一，他们受到巴比伦的教育， Jadi orang-orang ini bukan disiksa, saudara. 他们并没有被打受苦， Orang ini malah dididik sedemikian rupa supaya mereka menjadi seperti orang Babel. 反而是被教育成为像巴比伦一样的人。 Mereka belajar sastranya orang Babel. 他们学习巴比伦人的文学， Mereka belajar bahasanya juga. 学习他们的语言。 Dan memang pendidikan itu adalah cara yang ampuh untuk mengubah orang. 是的，这个教育是非常灵的方法来改变人。 Pendidikan membuat orang berpikiran maju. 教育能够使人的想法改进。 Saya sudah 24 tahun mengajar di pendidikan tinggi di seminari, saudara. 我已经在神学院里有教导24 tahun. 24年。 Salah satu hal yang membuat saya kagum adalah ketika mahasiswa saya lulus, itu wajah mereka tuh berubah, saudara. 有一件事情让我感到很羡慕，就是当我的学生们毕业的时候，他们的脸很发光。 Pada awal mereka studi, mereka itu masih anak-anak yang sangat pemalu. 他们开始入学的时候，他们好像很害羞的孩子一样。 Anak-anak yang datang dari daerah kecil dan kemudian masih sangat merasa takut melakukan apapun juga di Jakarta. 是从各个可能有一些是偏僻的地方而来，做什么事情都好像很害怕的样子。 Tidak punya rasa percaya diri. 他们没有自信， Tapi 4 tahun studi itu mengubahkan mereka. 但是经过4年的教育，改变了他们。 Yang tadinya berbicara pun juga susah tapi bisa berkhotbah. 起初说话都很害羞，他们后来能够很勇敢的讲道。 Yang tadinya tidak bisa mengambil keputusan malah bisa memimpin orang lain. 起初不敢自己做决定，后来能够带领别人。 Pendidikan itu mengubah orang. 教育能够改变人。 Yang mau dilakukan kepada Daniel adalah mengubah dia. 那么，巴比伦王要对但以理所要做的，就是要改变他， Supaya dia tidak lagi menjadi orang Israel. 让他不再成为以色列人， Supaya dia tidak lagi punya identitas sebagai umat Allah. 让他不再有神儿女的身份。 Itu hal yang memberikan penderitaan yang dalam kepada Daniel sebenarnya. 这其实对但以理来说是有非常痛苦的。 Dia itu seperti dicabut dari akarnya, saudara. 他好像是被他的根被拔掉一样。 Tapi apakah Babel bisa mengubah Daniel menjadi orang Babel? 但是巴比伦王真的能够改变但以理成为巴比伦人吗？ Nggak bisa, saudara.
是不能够的。 Daniel memang punya banyak pengetahuan akhirnya. 但以理后来是有很多的知识， Dia punya ilmu pengetahuan yang kemudian membuat dia bisa menjadi penasehat raja. 他有很多的知识，以至于他能够做王的这个策谋。 Tapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah melupakan Tuhan. 但是他一生中都没有忘记上帝。 Dia bukan hanya mendapatkan pendidikan, saudara, tapi dia juga diberi nama baru. 他不但得到教育，而且也有新名字给他了。 Nama itu penting buat orang Yahudi. 名字对犹太人来说是很重要， Nama itu menunjukkan identitas yang paling mendalam. 名字体现了最深的身份。 Kemarin saya dijemput oleh Ibu Ria. 昨天我是被利亚传道接的， Ngobrol-ngobrol betapa pentingnya nama bagi orang Nias. 聊一聊，发现对尼亚斯人来说，名字也是很重要。 Orang-orang Nias seperti juga suku-suku lain seringkali memberi nama kepada anaknya dengan sebuah harapan. 尼亚斯人也跟其他民族一样，一般给他的孩子取名是里面有很多的盼望的。 Orang-orang Yahudi memberi nama kepada anak-anaknya juga dengan harapan bahwa mereka bisa dekat selalu dengan Tuhan. 犹太人给他们的孩子取名，也是希望他们的孩子能够有跟上帝有好的关系。 Daniel itu artinya adalah God is my judge. 但以理这个名字的意思就是上帝是我的审判者。 Saudara bayangkan nama Daniel itu di dalam dirinya membuat Daniel akan selalu ingat bahwa Allah adalah hakim yang agung bagi dirinya. 你们可以想象，但以理这个名字对他本人来说，就能够提醒他，上帝永远是审判者， Itu identitas dia yang paling mendasar. 那是他最基础的身份。 Tapi kemudian Daniel namanya diganti, saudara. 但是他的这个但以理名字被改变了， Diganti menjadi Belsazar. 被改变成为伯提沙撒。 Belsazar itu artinya Baal provides. 伯提沙撒的意思就是巴利供应。 Baal itu adalah nama dewa di Babel. 巴利是在巴比伦那边的一个神明的名字。 Begitu juga dengan teman-temannya Daniel. 那他的3个朋友的名字也都改变了。 Hananya, Misael, dan Azaria adalah nama-nama yang erat hubungannya dengan Allah. 哈拿尼亚、米沙利和亚撒利亚这些名字都是跟上帝有关系的名字。 Kemudian diganti dengan nama-nama yang erat sekali kaitannya dengan dewa-dewa Babel. 那这些名字，他们都被改了，成为跟巴比伦神明的名字有关的。 Sadrah, Mesah, dan Abednego. 沙德拉米沙和亚比尼哥， Orang Babel itu punya banyak dewa. 巴比伦人有很多的神明， Dewa mereka tuh ada di mana-mana, 他 saudara. 们的神明到处都有。 Di rumah ada dewa tersendiri. 在家有一个神明， Di sungai ada dewa tersendiri. 在江河有另外神明， Di gunung ada dewa 在 lagi. 山上又有别的神 Di 明， tempat mereka berladang juga ada dewa. 在他们的草地也有别的神明。 Bayangkan Daniel datang dari satu tempat di mana hanya ada satu Allah yang harus 你 disembah. 们可以想象，但以理从原来的国家，他们游到那边，只有一个上帝要去崇拜他。 Sekarang dia pindah ke satu daerah di mana di sekelilingnya begitu banyak dewa-dewa. 现在他搬到一个新的地方，那边到处都有很多的神明， Dan nama-nama dewa-dewa itu diletakkan di dalam nama dirinya sendiri. 而这些神明的名字都放在他们的名字上了。 Yang menarik, saudara, 那有趣的是， Daniel ini tidak menolak diberikan pendidikan orang Babel. 但以理并不拒绝巴比伦要给他的教育， Daniel tidak menolak dikasih nama orang Babel. 也不拒绝他们所取给他们的名字。 Tapi ada satu yang dia tolak, saudara. 但是有一个他拒绝了， Dia menolak untuk makan makanan raja. 他拒绝吃王的饮食。 Untuk urusan pendidikan, dia bilang, oke, nggak apa-apa. 教育方面，他说好的，没关系， Untuk urusan mengganti nama, nggak apa-apa. 名字被改了也没关系。 Tapi begitu dia diminta untuk makan makanan raja, dia bilang no. 但是，一被命令要吃王的饮食，他就拒绝。 Dia menarik garis yang sangat kuat untuk tidak mengambil bagian dari makan makanan raja. 他画很明显的线来拒绝王的饮食。 Saudara, masalahnya apa sih sebenarnya?
那其实为什么要这样呢？ Mengapa dia menolak untuk makan makanan raja yang enak-enak itu, 为什 saudara? 么他拒绝王所提供的那些好吃的饮食？ Toh itu hanya makanan. 那岂不只是饮食吗？ Seperti saya katakan, lebih berat proses pendidikan daripada hanya sekedar makan. 就像我刚才说，这个教育的影响更大，比起饮食。 Apa salahnya makan makanan dan minuman raja? 吃王的饮食有什么错误？ Kenapa itu menjadi masalah yang besar buat mereka? 为什么对他们来说是非常大的问题？ Saudara, mari kita ingat bahwa Allah itu memberikan aturan-aturan yang sangat ketat tentang makanan kepada umatnya. 弟兄姊妹，我们知道，上帝是给他的子民有很严厉的这些关于饮食方面的规律。 Itu sebabnya orang Yahudi itu punya aturan-aturan tertentu. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. 所以犹太人他们有很多的规矩，就是可以吃什么，不可以吃什么。 Bahkan bagaimana mengolah makanan itu untuk disajikan itu juga diatur di dalam hukum-hukumnya Tuhan. 可以吃的，他们也讲究如何做，这些都是有规矩的。 Semua aturan-aturan itu memang dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan supaya apa? Untuk memelihara umatnya. 这些规则是上帝明显给他们，是让他们让保守他们， Supaya umat Tuhan, bangsa Israel itu tidak terkontaminasi dengan bangsa-bangsa asing. 让以色列人不被别的民族玷污。 Jadi penolakan Daniel terhadap makanan itu bukannya sekedar menolak makanan. 所以但以理拒绝，这个决定并不只是拒绝饮食的问题而已。 Makanya dia mengatakan, aku bertekad tidak menajiskan diriku dengan makanan. 所以这里说但以理，却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己。 Berarti ada masalah yang mendalam, bukan? 所以这里面就含着有更深的问题。 Saudara, makanan dan minuman yang dimakan oleh raja itu biasanya adalah makanan-makanan yang lebih dulu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. 弟兄姊妹，那巴比伦王所吃的，首先是把这些饮食先献给他们的神明。 Jadi setelah makanan itu dipersembahkan kepada dewa, maka kemudian raja memakannya. 所以这些饮食献上给神明以后，然后王才吃。 Setelah raja memakannya, barulah orang-orang lain di istana itu yang memakannya, saudara. 这些饮食王吃好以后，才分给在宫殿里的人。 Jadi makanan di sini memang erat kaitannya dengan berhala, penyembahan kepada 所以 dewa. 在这里的饮食就关系到这个神明。 Daniel dan kawan-kawannya tahu persis tentang hal itu. 但以理和他的朋友们明确的知道这件事儿。 Dia tidak mau terlibat di dalam bentuk apapun terkait dengan pemberhalaan. 他在这跟神明有关系的任何方面都不愿意去参与。 Tidak ada perintah langsung soal nama, saudara. Nama, penggantian nama. 关于名字的改变没有直接的命令， Tidak ada larangan bahwa orang boleh belajar dari bangsa lain. Tidak ada larangan itu. 也没有什么规则禁止人学习其他国家的受其他国家的教育。 Tapi perintah untuk tidak terlibat dalam bentuk apapun terkait pemberhalaan itu ada dan jelas. 但是不可以崇拜神明，跟神明这些有关系的，很明确在他们的规则里面有。 Justru orang Israel itu dibuang ke Babel karena apa? 以色列人被掳到巴比伦去，是因为什么？ Karena orang Israel sudah terlalu berat menyembah berhalanya. 因为以色列人他们已经崇拜别的神太厉害了。 Itulah sebabnya saudara-saudara, Daniel mengatakan dengan tegas, aku tidak akan memakan makanan raja. 因此，但以理很明确的说：“我不要吃王的饮食。 Dia tidak mau kompromi dengan dosa. 他不要跟罪有妥协， Dia memilih untuk taat kepada Tuhan. 他选择来顺服上帝。 Bayangkan orang yang masih muda ini, saudara. 你们可以想象，这位年轻人， Dia tinggal ratusan mil dari tanah airnya. 他们是几百公里住在离他的原土几百公里的地方， Tidak ada orang tua yang mendampingi dia. 没有父母陪着他们，
Tidak ada guru-guru yang mengajari dia. 没有任何老师可以教他们。 Tapi Daniel bisa mengambil keputusan yang sangat penting sekali. 但是但以理能够做这么重要的决定， Dia bisa mengatakan no kepada dosa. 他能够跟罪说 no。 Kita seringkali susah mengatakan no, saudara. 我们一般是很难拒绝事情，拒绝说 no。 Kita susah mengatakan no untuk ajakan orang kepada kita melakukan hal yang jahat. 对别人要带我们去做坏事，我们一般很难拒绝，很难说不。 Bahkan kita seringkali diam ketika melihat ada kejahatan terjadi di depan kita. 甚至如果在我们眼前发生了坏事，我们一般也闭口无言。 Kita sulit mengatakan no kepada uang yang sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita dengan cara yang tidak benar. 对于要给我们的很大笔钱的贿赂，我们一般很难说不。 Saudara perhatikan anak-anak muda di sekitar kita. 你们注意一下，我们周围的年轻人， Kenapa mereka terlibat dengan berbagai ikatan-ikatan dosa? 为什么能够他们参与到很多罪行？ Karena mereka nggak bisa bilang no. 因为他们不能够说不。 Mengapa kita sampai masa tua kita masih juga punya karakter-karakter yang tidak baik? 为什么我们到年老的时候还是有一些不良的品德？ Karena kita susah mengatakan no kepada karakter-karakter yang tidak baik. 因为我们很难对那些坏的习惯、坏的品德说不。 Sampai tua kita tidak pernah melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar. 我们到老没有练习自己成为耐心的人， Sampai tua kita tidak melatih diri kita untuk bisa berkata-kata yang penuh dengan berkat. 到老我们没有学习好如何祝福， Kita tidak berani tegas menarik garis dari dosa. 我们不敢跟罪脱离关系。 Bukannya menarik garis, kita malah seringkali bikin alasan, saudara. 不但不敢和罪脱离关系，而且我们还编造很多的理由。 Kita membuat alasan di hadapan Tuhan, Tuhan aku nggak bisa melakukan ini. 我们在上帝面前编个理由说：“上帝啊，我不能这么 Saudara 做。” lihatlah Daniel, Daniel itu nggak bikin alasan. 大家可以看但以理，他并没有编造任何理由， Dia nggak bilang begini, saudara. 他并没有这样说。 Wah Tuhan, kalau aku nggak makan makanan ini aku bisa mati loh. 主啊，如果我没有吃这些网提供的饮食，我会死呢。 Kalau nggak makan makanan ini nanti aku bagaimana dong hidupnya? 如果我不吃这些饮食，我怎么活下去？ Kalau aku menolak apa yang sudah diperintahkan oleh raja, nanti aku bisa dibunuh. 如果我拒绝了王的命令，我岂不会被杀吗？ Dia nggak bilang begitu, saudara. 他并没有这样说。 Saudara tahu apa yang dia lakukan? 你知道他是怎么做吗？ Dia negosiasi, saudara. 他跟那个建太长有谈判， Dia minta kepada pimpinannya, 他要求他的上属， bolehkah aku nggak makan makanan ini? 我可以不吃这些饮食吗？ Si pimpinannya mengatakan begini, waduh jangan begitu dong, nanti aku bisa dimarahin oleh raja kalau tahu bahwa ada di antara kalian nggak makan. 他的上属就回答说：“你们不要这样，恐怕我会被王骂呢。” Daniel begitu bijaksana, saudara. 但以理有那很多的智慧， Dia bukannya hanya sekedar, pokoknya aku tidak mau, titik. Nggak bilang 他 begitu. 并不是说总之我就不要了， Tapi dia mengatakan begini, 但是他是这样说： oke, bagaimana kalau kamu bikin tes? 好的，那你可以试验一下， Biar aja aku makan sayur dan minum air saja. 你就给我提供菜和水， Nanti kamu lihat dalam waktu beberapa lama apakah aku masih kuat apa enggak. 你就看一段时间我这样吃，你看我情况如何？ Dia memakai cara yang bijaksana 他有这样的智慧的方法， untuk bisa menjalankan kehidupan yang benar di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak kenal sama Tuhan. 来在这个不认识上帝的土地上行上帝的道。 Tapi yang membuat saya tertarik adalah ini, saudara. 但是让我感兴趣的是这个， Daniel bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu memperlihatkan siapa dia sebagai seorang muda. 但以理能够做出这样正确的决定，体现出他是什么样的年轻人。 Keputusan Daniel itu menunjukkan bagaimana dia pernah membuat keputusan-keputusan yang lain. 但以理的这个决定，就体现出他如何做其他决定。
Keputusan Daniel ini mencerminkan bagaimana dia dibesarkan di rumahnya. 这个决定也体现了他以前在家里的时候是父母怎么样养他们。 Sudah pastilah orang tuanya terus menuntun dia untuk belajar firman Tuhan dengan baik. 很有可能肯定他的父母是好好的带领。 Keputusan Daniel itu bukan hanya muncul dalam waktu 1 hari, saudara. 这个决定不是一天就能够做出来的。 Keputusan yang seperti itu terjadi karena dia sudah punya nilai-nilai yang tumbuh di dalam dirinya. 他能够做这样的决定，因为之前他心里已经有一些价值的根基础了。 Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah punya pengalaman, saya pernah melayani anak-anak remaja yang tinggal di Singapura. 几年前我有个经验，我带领在新加坡的少年， Anak-anak yang tidak punya nilai-nilai di dalam hidup dia, 这些没有价值观的年轻人， itu gampang sekali jatuh dalam dosa. 很容易犯罪， Hidup jauh dari orang tua, saudara. 因为他们离父母很远， Mereka tidak ada yang memberitahu mereka. 没有人培养教育他们。 Tapi anak-anak yang memang dibesarkan di dalam rumah yang mengajarkan firman Tuhan, 但是在家里受好的教育、学习上帝的道的孩子， sampai Singapura mereka cari gereja. 到了新加坡，他们就会找教会， Mereka cari komunitas untuk bisa bersekutu bersama-sama. 他们找能够有跟上帝学上帝的道的聚会。 Daniel, orang yang dibesarkan di dalam rumah di mana orang tuanya mengajari dia firman Tuhan. 但以理是从一个教导他上帝的道的家庭里面， Sehingga ketika dia dibuang jauh, bahkan ribuan mil dari tanah airnya, dia tetap berdiri teguh sebagai umat Tuhan. 所以当他被掳到离他原地很远的地方几千公里，他还是能够坚定的守上帝的道。 Keputusan Daniel memang nampaknya remeh soal makanan, saudara. 但以理的决定好像跟饮食这种很琐碎的事情做决定的。 Tapi keputusannya itu menunjukkan bahwa dia sedang menyerahkan dirinya kepada ketaatan kepada Bapa. 但其实他就是正在交托与上帝，顺服于上帝。 Dan ketaatannya itu membuat Daniel dipakai terus 70 tahun dia dipakai oleh Allah di tanah Babel. 而他的这样的顺服，使他被上帝使用70年之久。 Keputusan yang sangat remeh, tapi sebenarnya itu membuat dia sanggup mengambil keputusan-keputusan yang sulit di masa-masa hidup berikutnya. 这样的关于饮食这样琐碎的决定，能够帮助他在未来的生活做更重要的决定。 Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa setiap kali kita datang ke gereja, kita ibadah, kita dengar khotbah, kita menerima begitu banyak informasi. 大家知道，当我们来到教会听讲道，我们得到很多的信息。 Tapi informasi yang Bapak Ibu dengar dari khotbah itu nggak ada artinya kalau saudara tidak melatihnya di luar sana. 但是如果单单听到，然后到外面去，没有好好的练习自己，这些所听的道是没有意义了。 Kita perlu melatih iman percaya kita dengan mengambil keputusan-keputusan setiap hari untuk tetap taat kepada Tuhan. 我们需要每天练习自己的信仰、自己的信心，在生活里面做各样的决定。 Saudara bayangkan ya, 你们可以想象， begitu saudara nanti keluar, saudara masuk ke mobil, tiba-tiba ada motor nyerempet saudara, mobil saudara. 假设从这里你们出来，进了车，突然有摩托车不小心碰上了你们的车， Ada pilihannya saudara. 那你们可以做选择， Anda maki-maki itu orang. 你们骂那个人， Atau saudara menegur dia, hati-hati. 还是责备他要小心， Atau saudara mendoakan dia semoga orang itu nggak kecelakaan. 还是你们为他祷告，愿他不出车祸？ Sederhana saudara. 这简单的事情， Begitu Anda keluar dari tempat ini, Anda harus membuat keputusan-keputusan. 你们从这边出去，
你们就要做决定。 Keputusan yang Bapak Ibu Saudara-saudara buat itu adalah latihan iman kita. 你们所做的各样决定是对你们的信心的培养。 Latihan iman tidak berhenti hanya karena kita sudah lanjut usia. 那信心的练习，当我们年纪越大的时候，就不会停止的继续下去的。 Latihan iman terus terjadi sampai kita tutup usia. 信心的练习是一直进行着，直到我们回天家。 Dengan cara itulah kita menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas 我们 hari. 就如此这样来在生活中行道。 Mari kita belajar dari Daniel. 让我们从但以理身上学习， Orang yang sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. 他是真心的顺服交托与上帝的人。 Ketaatannya itu membuat dia bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. 他的顺服使他能够在黑暗的世界里面发光。 Saudara, cerita Daniel ini sesungguhnya memang bukan hanya sekadar cerita Daniel. 弟兄姊妹，这个但以理的故事并不是只关于但以理的事情。 Sesungguhnya kitab Daniel itu juga bicara tentang Allah itu sendiri. 其实但以理，这本书也讲到关于上帝， Allah yang berdaulat dan mengendalikan sepenuhnya hidup Daniel. 有主权而且掌管但以理一切生命的上帝。 Sehingga Daniel bisa menjalani kehidupannya di tanah Babel dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. 好让但以理能够真心与主的在巴比伦那边活着。 Walaupun dia ada di tengah-tengah bangsa yang begitu gelap hatinya, tetapi Allah mengendalikan seluruh hidupnya. 虽然他活在一个不认识上帝的国家里面，但是上帝掌管他的生命。 Daniel tidak minta dibebaskan sama Tuhan. 但以理并没有要求上帝来脱离巴比伦， Dia tidak minta Tuhan tolong supaya aku pulang kembali ke tanah airku. 但以理没有要求上帝让他能够被送回到他的原国， Karena dia tahu Allah berdaulat penuh dalam hidup dia. 因为他明确的知道上帝对他的生命有完全的掌管。 Dia tahu bahwa Allah lah yang membawa dia ke tanah Babel itu. 他知道是上帝的安排让他被掳到巴比伦去。 Dan sesungguhnya bukankah itu pula yang ditunjukkan oleh Kristus di dalam hidupnya, saudara? 那其实这也岂不是基督所彰显的吗？所做。 Kristus menunjukkan kepada kita satu ketaatan yang total kepada Bapaknya. 基督向我们见证了他对天父的完全的顺服。 Dia ada di tengah dunia berdosa, tapi tidak sedikit pun dia memberikan kesempatan kepada dosa. 他活在满有罪的世界里，但是他完全不跟罪有妥协。 Dia ada di tengah dunia yang membenci dia, tapi dia tetap berjalan melakukan kehendak Bapaknya. 他活在恨恶他的世界，但是他依然的行在天父所安排给他的道路。 Dia berjalan menuju salib untuk menjalankan apa yang menjadi rancangan Bapaknya. 他走向十字架，成就天父的旨意。 Kristus adalah model ketaatan bagi kita. 基督是给我们的榜样， Itu sebabnya dia juga pernah berdoa, saudara. 所以他也曾经这样祷告。 Dia meletakkan kita di tengah-tengah dunia. 他把我们放在世界里面， Dia tidak minta Bapa untuk mengambil kita dari dunia ini. 他并没有祈求天父来把我们从这世界里拿出去， Tapi dia minta Bapa untuk menolong kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini. 但是他求天父帮助我们这些还活在世界里面的。 Kita ada di tengah-tengah dunia, tapi kita bukan dari dunia. 我们是在世界里活着，但是我们并不是从世界来的。 Tuhan mau kita bersinar di tengah-tengah dunia ini. 上帝要我们在这个世界里发光。 Kita tidak tahu berapa panjang kita hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. 我们不知道在这个世界里能活多久。 Ada orang yang bisa hidup panjang sekali. 有些人活着很长时间， Ada orang yang hidupnya nggak panjang. 有些人活得不长， Nggak masalah, saudara. 这没问题。 Yang menjadi masalah apakah sepanjang Tuhan mengizinkan kita hidup, kita menjadi terang atau tidak. 问题是，当我们无论上帝给我们有多长的生命，我们有没有成为光？ Saya akan tutup dengan satu cerita. 我要用一个故事来结束。 Ada seorang kolektor yang memiliki banyak barang-barang antik. 有一位古董的收藏家， Di antara barang-barang antik itu
dia punya sebuah biola. 他有很多古董品，那其中一个就是一个小提琴。 Biola itu begitu unik karena biola itu menghasilkan suara yang sangat bagus. 这个小提琴很特别，能够做出一个很好的音乐，能够弹出很多 Lalu 很好 ada 的音乐。 suatu hari ada seorang pemain biola yang terkenal di tahun 1800-an, saudara. 然后有一个，那是1800年左右的，有一个小提琴家， Pemain biola itu bernama Fritz Kreisler. 名叫 Fritz Kreisler。 Fritz Kreisler ingin membeli biola itu, saudara. 那 Fritz Kreisler 他想买这个小提琴， Tapi kolektor itu menolak. Enggak, saya nggak mau menjualnya kepada kamu, 但 katanya. 是那个收藏家拒绝，他不愿意卖给他。 Berkali-kali Kreisler mencoba untuk membeli dari kolektor ini, tapi kolektor ini tidak mau memberikannya. Kreisler 先生好几次向那个古董家、收藏家提出要买这个小提琴，但是他一直拒绝。 Suatu hari Kreisler datang lagi kepada kolektor itu, saudara. 有一天 ，Kreisler 又来到这个收藏家， Kali ini dia bukan mau membeli. 这一次他并不是要买， Dia bilang begini, aku pinjam deh biolanya, aku mau memainkannya, katanya. 他说我借一下这个小提琴，我要弹一下。 Akhirnya kolektor ini memberikan biola itu kepada Kreisler. 然后这个收藏家把这个小提琴交给 Kreisler。 Lalu Kreisler membuka casingnya dan dia mulai memainkan biolanya. Kreisler 就打开那小提琴的盒子，然后拿那个小提琴把它弹。 Waktu biola itu dimainkan oleh Kreisler, kolektor ini tertegun mendengar suara biola yang begitu indah. 当 Kreisler 弹这个小提琴，那个收藏家感到很惊讶。 Bahkan kolektor ini tidak menyangka bahwa biola itu bisa menghasilkan suara yang begitu indah. 他没有想到这个小提琴能够弹出这么美的音乐。 Setelah Kreisler memainkan satu buah lagu, setelah selesai kemudian Kreisler meletakkan biolanya, memasukkannya ke dalam casing 那 itu. Kreisler 弹完小提琴以后，就再把小提琴放回原来的地方， Lalu Kreisler mengembalikan biola itu kepada sang 把 kolektor. 小提琴交回给这个收藏家。 Lalu kolektor ini berkata, 然后这个收藏家这样说 Mr. Kreisler, Anda tidak boleh membeli biola ini. ：“Kreisler 先生，你是不可以买这个小提琴， Tapi ambillah biola ini buatmu. 但是你就拿吧。 Saya tidak punya hak atas biola ini, katanya. 我对这个小提琴没有权利。 Seharusnya, dia bilang, seharusnya biola ini ada pada tangan orang yang bisa memainkan dan menghasilkan musik yang indah seperti Anda. 这个小提琴应该归给像你这样能够弹出美丽音乐的人。” Saudara, saya membayangkan Allah dapat menjadikan hidup Anda dan saya sebagai musik yang indah di tengah dunia ini. 弟兄姊妹，我想象上帝是能够让你和我在这个世界里弹出美丽的音乐， Tapi kita harus menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. 但是我们要首先把我们的生命交托给上帝， Kita harus tunduk, kita harus taat kepada firman Tuhan. 我们要降服，我们要顺服上帝的道， Sehingga Tuhan kemudian memakai kita. 好让上帝后来使用我们。 Di tangan Tuhan kita menjadi musik yang indah. 在上帝的手中，我们就会成为美丽的音乐。 Walaupun kita ini seperti biola yang sudah tua. 虽然我们好像已经老的古董的小提琴， Tapi di tangan Tuhan biola itu bisa menghasilkan suara yang begitu indah. 但是在上帝手中，这个小提琴可以弹出美丽的音乐。 Walaupun hidup kita ini banyak kekurangannya. 虽然我们的生命有很多的缺陷， Hidup kita mungkin banyak kesusahannya. 我们可能有很多的苦难， Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita secara total, maka Tuhan akan menjadikan engkau dan saya musik yang indah di tangannya. 但是如果我们把全部的生命交托与上帝，他会能够弹出在我们生命中弹出美丽的音 Kita akan 乐。 menjadi musik yang indah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. 在这黑暗的世界里，我们可以成为美丽的音乐。 Amin. 阿门。